أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. Maha suci Tuhan, tiadalah ilmu bagi kami melainkan apa yang telah Engkau ajarkan kepada kami, dan sesungguhnya Engkaulah lagi maha mengetahui, lagi maha bijaksana. Wa qala rabbi shrah li sadri, wahai Tuhanku, lapangkanlah dadaku, wa yassir li amri, dan permudahkanlah urusanku, wahlul 'uqdatam min lisani, dan huraikanlah simpulan pada lidahku ini, yafqahu qawli, mudah-mudahan mereka memahami kata-kataku ini. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Alhamdulillah, pertamanya pada malam ni sekali lagi kita memanjatkan rasa terima kasih kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana masih lagi memanjangkan umur kita sehingga saat ni, masih lagi memberikan kepada kita peluang untuk kita menambahkan amal kebajikan kita, masih lagi memberi peluang kepada kita untuk kita menambahkan amal soleh kita, untuk kita menambahkan bekal akhirat kita, dan juga masih lagi memberi peluang kepada kita sehingga saat ini untuk kita bertaubat akan dosa-dosa kita, sama ada dosa-dosa kita sesama manusia ataupun dosa kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Kerana akan tiba satu masa nikmat umur yang Allah Subhanahu wa taala beri pinjang pada kita yang sementara ni akan diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni bila tiba ajal kita, bila tiba kematian kita. Maka bila kita mati, maka tidak boleh lagi untuk kita semayang, tidak boleh lagi untuk kita beribadah, beramal soleh, untuk baca Quran, untuk berselawat, berzikir, duduk dalam majlis ilmu sebagaimana pada malam ni, untuk kita bertaubat akan dosa-dosa kita. Maka sebelum sampainya ajal kita ni, maka kita gunakanlah sungguh-sungguh nikmat umur yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sehingga saat ni untuk menambahkan bekal amal kita di hari akhirat kelak. Kena hidup kita atas muka dunia ni tidak lama pun. Kita umat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah SWT jadikan umur sekitar 60 tahun, 70 tahun sahaja. Saya percaya yang mari pada malam ni di masjid Terbauk ni, tidak ada seorang pun kalangan jemaah kita yang umur 100 tahun dalam masjid ni. 90 kalau ada, alhamdulillah, banyak-banyak, kerana masih lagi panjang umur, masih lagi diberi kekuatan untuk melangkah kaki hadir ke rumah Allah. Biasa 90 duduk dalam rumah dah, lepek. Mengangkok dah dalam rumah, kalau boleh ngakok. Biasa 60 70. Kalau kalangan jemaah kita tengok kiri kanan, depan dan belakang dia, mungkin dia akan perasan jemaah yang pernah sama-sama dia sembang lama kening atas tangga sejid, yang sama-sama dia duduk kedai lama kening, yang berdiri sama-sama duduk sebelah dia semayang berjemaah lama kening, pada malam ni sudah tidak ada. Boleh jadi tahun lepas ada sekali, tahun ni tak ada dah. Boleh jadi 5 tahun lepas ada semayang sekali, tahun pada saat ni tak ada dah. Boleh jadi kemarin ada semayang dengan kita, nak berjemaah, sembang dan sebagainya, pada hari ini sudah tidak ada. Kenapa? Kerana tiba ajal seseorang. Maka bila tiba ajal kita, tidak dicepatkan dan tidak dilambatkan hatta satu saat pun. Baik, jadi pada malam ni kita menyambung kembali pengajian kitab kita yang lama kita tawakuh ni. Sebelum ni kita tawakuh, kita bincang berkait dengan bab hukum hakam puasa sebelum daripada raya baru ni. Lepas daripada raya haji pula, lepas daripada raya puasa, kita bincang pula di sini hukum hakam korban. Jadi lama kita tawakuh kitab kita ni. Kebetulan sini pula sekali sebulan. Jadi munasabah lah. Jadi kalau saya tanda sini, last kali berapa sini? Muka surat berapa? Muka surat 16 ke apa? Tanda ada tak tanda? 16. Muka surat 16 tu. Saya tanda sini masjid Terbauk 3 bulan 1 hari tu. Lama dah bulan puasa cuti. Nah, baik. Masalah yang kedua dah.
Kata pengarang, seorang muwafiq sembahyang berjemaah bersama imamnya. Bila imamnya bertakbir untuk qiyam, sangkanya takbir itu untuk duduk tasyahud awal. Dia pun duduk tasyahud awal. Kemudian dimendengar pula imam bertakbir untuk rakaat, disangkanya takbir itu untuk berdiri daripada tasyahud awal. Selepas itu barulah makmum tersebut sedar bahawa sebenarnya takbir imam itu untuk rakaat. Dalam masalah ini hukumnya khilaf antara Syekh Ramli dan Syekh Ibn Hajar. Kata Syekh Ramli bahawa makmum itu masuk dalam bab orang muwafiq dan hukumnya dimaafkan ketinggalan 3 rukun daripada imam. Manakala Syekh Ibn Hajar berpendapat bahawa makmum itu sudah termasuk dalam bab orang masbuk dan hukumnya tidak boleh lagi ketinggalan 3 rukun daripada imamnya. Bahkan ia membaca Fatihah sekadar yang dapat dan wajib ia mengikut imamnya rakaat. Jika makmum itu sempat rakaat dengan imamnya sekadar ada tamakninah sebelum bangkit daripada rakaat, maka dia mendapat rakaat itu. Baik. Di pada malam ni kita masih lagi di bawah perbincangan tajuk makmum yang muwafiq. Jadi makmum muwafiq ni gimana? Itu makmum yang sempat tempoh untuk habiskan bacaan Fatihah dengan tok imam dia. Walaupun dia mari lambat. Contoh tok imam sembahyang garik tadi baca surah dah. Nak dia baru masuk akad takbir. Tapi kebetulan tok imam baca surah panjang. Maka start dia akad takbir itu dan tempoh, sempat tempoh bagi dia untuk habiskan Fatihah. Maka dia disebut sebagai makmum yang muwafiq juga. Walaupun dia masuk lambat dalam sembahyang. Sebab kadang-kadang orang tanya, ustaz, guana hukum ustaz? Dia ni siapa awal? Masuk dalam sah awal. Kemudian tok imam takbir, dia dak akad takbir lagi. Dia sembang dulu apa semua. Kemudian dekat tok imam nak rakaat, baru dia akad takbir. Allahu akbar. Jadi bila tok imam rakaat tu, dia kena rakaat terus ke kena habis Fatihah juga? Maka jawapan dia seseorang ni dikira masuk sembahyang bila? Apabila dia start takbiratul ihram tu. Jadi orang yang buat sedemikian, biasa berlaku sembahyang tarawih lah. Tok imam sembahyang rakaat yang ke-18 kan. Jadi capul lengah kaki dan sebagainya. Tok imam kat takbir, dia duduk relax. Tok imam nak rakaat, dia pun bangun, Allahu akbar kat takbir. Baik. Jadi dia ni kira mana? Muwafiq ke masbuk? Maka sekiranya start dia kat takbir tu dak dang tempoh untuk baca Fatihah, maka dia makmum yang masbuk juga. Makmum yang masbuk. Walaupun macam tadi dia duduk lama dah dia dalam sah. Tok imam akad takbir tu dia duduk dalam sah dah ni. Tetapi dia lambat akad takbir, dia sembang ke dan sebagainya lah. Ataupun dia main telefon dulu ke, contoh. Dekat tok imam nak rakaat baru dia akad takbir. Allahu akbar. Maka dia dikira makmum yang masbuk. Dan perbuatan sedemikian meluputkan fadilat. Walaupun dia sempat rakaat, dikira dapat rakaat. Kalau dia sempat rakaat beserta tamakninah dengan tok imam, tetapi dia ni luput dari sudut takbiratul ula dengan tok imam. Hatta katakan dianggar dah tok imam nak habis baca surah dekat-dekat ni, yang mana kalau dia akad takbir dan baca Fatihah, dia masuk takbir, dia masuk dalam sah awal-awal dengan tok imam ni. Tapi tok imam akad takbir, dia dak akad lagi. Dia nengung dulu apa semua. Main telefon dulu ke. Kemudian dekat-dekat tok imam nak habis surah, yang mana dia anggap kalau dia akad takbir ni dang untuk habis Fatihah. Kemudian dia pun akad takbir, Allahu akbar. Kemudian dia baca Fatihah. Dang habis dia baca Fatihah. Dia baca Fatihah. Dia makmum yang muwafiq ke tak? Makmum yang muwafiq. Cuma dia luput dari sudut mendapat fadilat takbiratul ula dengan tok imam. Jadi tidak semestinya makmum yang muwafiq ini mendapat takbiratul ula dengan tok imam. Ini macam saya sebut tadi lah. Tok imam baca surah, dia baru masuk, baru sapa. Tok imam akad takbir lama dah, habis Fatihah dah. Kemudian tok imam kebetulan baca surah panjang. Maka dia masuk semayang tu dan untuk dia habiskan Fatihah, maka dia tetap disebut makmum yang muwafiq. Walaupun dia masuk lambat dalam sembahyang. Cuma dia luput dari sudut kelebihan takbiratul ula dengan tok imam yang mendapat kelebihan yang tersendiri. Baik. Jadi masalah yang disebut malam ni, iaitu situasi seorang makmum yang muwafiq, dia sembahyang berjemaah dengan tok imam.
Kemudian bila tu imam takbir untuk bangun daripada tahiyat awal. Contoh ni situasi dia. Jadi dia ni salah, dia ni tertinggal dengan tu imam. Biasa berlaku kepada orang puang. Tok imam slow sangat. Dengar tak dengar je suara. Dia sebab tu imam dia kena faham. Ju'ilal imam liyutamma bih, dijadikan tu imam untuk diikuti. Jadi tepat dia kena kuat walaupun sembahyang tersebut sembahyang sirriyah, sembahyang yang dibaca perlahan. Sebab setengahnya dia silap faham. Sebagaimana yang kita maklum, sembahyang kita ni ada sembahyang yang dibaca kuat. Seperti sembahyang garik tadi, sembahyang isyak lagi, sembahyang subuh lagi. Sembahyang baca kuat. Dan ada sembahyang yang dibaca perlahan. Contoh sembahyang subuh petang tadi. Baik. Jadi bagi tu imam, walaupun sembahyang tu sembahyang yang dibaca perlahan. Sembahyang yang dibaca perlahan. Tetapi apabila melibatkan kepada takbiratul ihram, takbir intiqalah, salam, maka dia kena baca kuat juga. Sebab setengahnya ada yang silap faham, bila sembahyang zuhur asar, tu imam ni dok guna mikrofon. Katakan sembahyang zuhur kan baca slow. Jadi hak nyanyi muslimat belakang. Sehingga berlaku situasi gini. Tu imam bangun rakaat ketiga dah. Dia ingat tu imam baru duduk tahiyat awal. Tinggal daripada tu imam. Jadi dia nak cerita masalah tu lah sini. Dia ingat tu imam bangun dah rakaat yang ketiga. Dia ingat tu imam ni baru duduk tahiyat awal, rupanya tu imam bangun rakaat ketiga dah. Jadi dia ni disebut sini. Bila imamnya bertakbir untuk qiyam, sangkanya takbir itu untuk duduk tasyahud awal. Tu imam pada bangun rakaat ketiga dah. Dia ingat tu imam ni baru duduk tahiyat awal, dia pun duduk tahiyat awal. Kemudian dia mendengar pula imam bertakbir untuk rukuk, disangkanya takbir itu untuk berdiri daripada tasyahud awal. Kemudian imam habis dah Fatihah apa semuanya rakaat ketiga, tu imam pun Allahu Akbar. Dia pun bangun daripada tahiyat awal. Allahu Akbar. Dia tinggal daripada tu imam. Jadi bila dia bangun tu, dia sebut ni. Selepas itu barulah makmum sedar bahawa sebenarnya takbir imam itu untuk rukuk. Bila dia bangun tu baru dia perasan, lah tu imam rukuk, bukan tu imam bangun daripada tahiyat awal. Dia baru perasan dia ni tinggal. Maka persoalan di sini, bila dia sedar tu, dia bangun kemudian sedar tu imam tengah rukuk, maka adakah perlu bagi makmum ni dia kena baca Fatihah juga ke, ataupun boleh terus dia rukuk? Tak payah baca Fatihah. Maka di sinilah khilaf di antara Imam Romli dan Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Dua-dua ulama mazhab Syafi'i kita belaka. Di sinilah nak beritahu kepada kita juga, masalah khilaf dalam fiqh ni begitu luas. Biasa kita dengar khilaf antara mazhab. Mazhab Hanbali kata gini, mazhab Hanafi kata gini, mazhab Syafi'i kata gini. Sebenarnya dalam mazhab Syafi'i kita sendiri banyak juga khilaf. Kadang-kadang Imam Syafi'i kata lain, datang ulama mutaakhirin, Imam Nawawi pula kata lain pula tu. Ke mana? Baik. Jadi di sinilah apabila bertembung di antara Imam Ibn Hajar dan Imam Romli, Imam Ibn Hajar Al-Haytami dan Imam Romli, maka kawasan Nusantara kita ni, dia mentajihkan, dia memilih pandangan Imam Ibn Hajar Al-Haytami di atas pandangan Imam Romli, pengamalan tempat kita ni. Di kawasan Nusantara kita, Malaysia, Indonesia, belah-belah ni, ulama-ulama kita, kalau kita Jawi, dia mentajihkan pandangan Ibn Hajar. Kalau belah Mesir tu, pandangan Imam Romli. Sebab tu kalau kita fiqh, kalau belah Mesir tu, disebut pandangan mentajihkan pandangan Imam Romli yang banyaknya. Dia kata, mana dalam kitab Jawi kata gini? Kitab contoh Matang bin Syuja' dalam fiqh kata gini pula. Rupanya Matang bin Syuja' ni jadi pengarang dia kitab yang mana mentarjihkan pandangan Imam Romli. Baik, jadi gini, kita ni
bila turun pada orang awam, orang awam, maka para asatizah, ustaz-ustaz, dia kena bawa pandangan yang diamalkan di tempat kita ni. Pandangan yang mutamak, yang diamalkan, yang diterjahkan di tempat kita ni. Jadi di antara kesalahan setengah daripada asatizah lah, antaranya dia bawa pandangan yang luar daripada mazhab Syafi'i kita. Dia kalau berada dalam keadaan yang masyaqqah, tu tak ada masalah. Ataupun berhajat kepada maslahah, contoh dalam masalah bayar zakat contoh. Mazhab Syafi'i kita kalau ikut bayar zakat fitrah kena dengan makanan ruji. Makanan ruji mazhab Syafi'i kita. Dah ustaz lama kena saya bayar dengan pitih tu mana ustaz? Kalau ikut dah boleh. Tetapi difatwakan tempat kita ni boleh guna pandangan luar daripada pandangan mazhab Syafi'i kita. Mazhab Hanafi atau Maliki gitulah. Yang membenarkan bayar dengan duit dengan nilai. Jadi kalangan ulama kita ni difatwa untuk ambil maslahah keluar daripada masyaqqah. Sebab kalau bayar guna berah dan sebagainya, dia duduk simpan lama, dok tahan lama, mudah untuk bagi kalau pitih dan sebagainya. Baik. Jadi Allah Subhanahu tugas ustaz-ustaz dia kena bawa pandangan yang mutamak dalam mazhab Syafi'i kita. Jadi kalau tempat kita ni pandangan Ibnu Hajar Al-Haytami difatwakan. Dipilih, ditarjihkan. Baik. Jadi Imam Ibnu Hajar Al-Haytami dia berpandangan bahawasanya tiap-tiap rakaat boleh sahaja kita ni menjadi makmum yang masbuk. Walaupun katakan sembahyang garik tadi, kita akan takbir sekali dengan tok imam. Rakaat pertama kita makmum muafiq. Tiba-tiba rakaat kedua kita jadi masbuk. Ataupun tiba-tiba rakaat ketiga kita jadi masbuk. Boleh tak gitu? Boleh. Atas sebab-sebab tertentulah. Antaranya ni situasi gini. Dia tertinggal tahiyat awal. Ditinggal tahiyat awal disebabkan dia terlambat dari tok imam. Tok imam takbir untuk berdiri rakaat ketiga, dia ingat tok imam baru duduk tahiyat awal, takbir untuk duduk tahiyat awal. Jadi dia duduk tahiyat awal. Kemudian tok imam takbir untuk rakaat, dia pun bangun. Bangun rakaat ketiga. Tiba-tiba dia sedar, tok imam rakaat ketiga dah. Maka boleh tak dia potong terus? Dia potong terus ni. Maka pandangan Ibnu Hajar Al-Haytami boleh dia kena boleh terus rakaat terus, tak payah baca Fatihah. Sebab apa? Kerana dia dikira makmum yang masbuk. Sebab apa dia dikira makmum yang masbuk? Kerana start dia bangun tu untuk baca Fatihah, siapa tok imam rakaat, dia dak dang tempoh untuk habiskan Fatihah. Maka dia ni dikira sebagai makmum yang masbuk. Maka boleh terus dia rakaat. Ada pun pandangan Imam Ramli mengatakan bahawasanya masalah muafiq masbuk ni hanya berlaku awal-awal kita akad takbir tu je. Awal-awal kita masuk dalam semayang tu. Jadi kalau start awal-awal kita masuk semayang tu, kalau dang tempoh untuk habiskan Fatihah, maka kita makmum muafiq. Kalau dang tempoh untuk habiskan Fatihah, maka kita makmum yang masbuk. Adapun rakaat kedua, ketiga, keempat, setelah mana kita akad takbir rakaat pertama dengan tok imam tu, tak ada dah istilah muafiq masbuk ni. Kena perhabis sokmo Fatihah kita. Jadi dia khilaf situlah. Jadi situasi yang dibawa ni, jadi ada dua pandangan. Bila dia bangun rakaat bangun daripada tahiyat awal tu, kemudian dia baru perasan lah tok imam takbir untuk rakaat ketiga dah rupanya. Maka pandangan Ibnu Hajar Al-Haytami boleh terus dia rakaat. Tak payah baca Fatihah. Dan Fatihah dia bagi makmum yang masbuk, tok imam menanggung bacaan Fatihah dia. Ada pun bagi Imam Ramli, dia kena baca juga Fatihah. Dan diberi kemaafan ketinggalan 3 rukun panjang daripada tok imam untuk habiskan bacaan Fatihah dia tu. Kalau kita gitu. Kalau kita lama kening, kalau berlaku semakian, kita baca ke tak Fatihah? Atau saya baca ustaz Fatihah. Jadi betul juga apa yang kita buat tu. Juga pandangan dalam mazhab Syafi'i kita. Cuma pandangan Ibnu Hajar Al-Haytami yang diamalkan tempat kita ni
boleh untuk terus dia rokok. Dan Fatihah dia Tok Imam tanggung. Baik, selesai masalah tertinggal daripada Tok Imam. Baik. Kemudian masalah yang ketiga, seorang muwafiq sedang berjemaah dengan imamnya, bersama-sama membaca tasyahud awal. Apabila imamnya berdiri qiyam daripada tasyahud awal, makmum itu masih lagi belum selesai membaca tasyahudnya. Manakala makmum itu berdiri tegak, didapati imamnya sudah rokok atau hampir rokok. Dalam masalah ini kata Syekh Ramli, termasuk dalam bab orang muwafiq juga, di mana ia dimaafkan ketinggalan 3 rukun sebagaimana hukum di atas. Kata Syekh Ibn Hajar, masalah itu tidak termasuk dalam bab orang muwafiq dan tidak dimaafkan ketinggalan 3 rukun daripada imamnya, kerana dia meninggalkan bacaan dengan sengaja. Hukumnya jika makmum itu dapat menyempurnakan bacaan Fatihahnya dan sempat rokok sebelum imamnya turun kepada sujud, bahawa dia mendapat rakaat itu. Jika dia sempat menghabiskan bacaan Fatihahnya sebelum imam turun pada sujud, hendaklah dia niat mufarakah dan hendaklah meneruskan sembahyang seorang diri dengan mengikuti peraturan-peraturan sembahyang. Dan jika menyalahi ketetapan hukum ini, sembahyang menjadi batal. Baik. Dia dalam mazhab Syafi'i kita, tak boleh kita saja-saja lambat daripada Tok Imam 3 rukun ataupun lebih saja-saja. Lebih daripada 2 rukun panjang. 3 rukun dan lebih. Contoh, katakan semayang subuh petang tadi. Semayang subuh petang tadi, Tok Imam akad takbir, kita pun akad takbir. Rakaat pertama. Kemudian lepas habis Fatihah tu, lepas habis Fatihah, kita pun baca surah panjang sikit. Kita baca katakan surah An-Naba, amma yatasaalun. Semayang subuh, rakaat pertama. Kemudian Tok Imam ni baca kuliah depan. Kemudian habis baca kuliah ni, Tok Imam pun rokok. Allahu Akbar, mayaso. Jadi kita ni habis lagi surah An-Naba. Tok Imam pun Samiallahu liman hamidah, intidah. Kita pun habis surah Amma Yatasanu. Kemudian Tok Imam turun sujud. Allahu Akbar. Kita tak rokok lagi, maka semayang kita batal. Sebab apa batal? Kerana kita saja-saja, bukan dikira satu keuzuran. Lambat daripada Tok Imam 2 rukun panjang dan lebih. Tak boleh. Saja-saja. Dia hak boleh kalau diberi keuzuran. Sebenarnya kita bincang sebelum ni, dia makmum muwafiq. Yang mana wajib dihabiskan Fatihah. Tiba-tiba contoh katakan Allah Subhanahu situasi diberi keuzuran seperti sembahyang asar tadi. Dia akad takbir, Allahu Akbar. Kemudian dia koyak, tak ingat baca Fatihah. Imam pun Allahu Akbar, imam rokok. Tiba-tiba dia baru ingat, tak ingat baca Fatihah. Maka boleh tak dia rokok? Tak boleh dia rokok, kerana dia makmum yang muwafiq, wajib habiskan Fatihah. Dah kena habis Fatihah Ustaz, kena habis Fatihah. Dan dia beri keuzuran ketinggalan 3 rukun panjang daripada Tok Imam untuk dihabiskan Fatihah tadi tu. Ni antara yang diberi keuzuran. Tok Imam rokok, dia dah habis Fatihah, tak apa. Tok Imam iktidal, dah habis Fatihah, tak apa. Tok Imam sujud pertama, dia dah habis lagi Fatihah, tak apa lagi. Tok Imam sujud kedua, dia baru rokok, dan lagi mendapat rakaat tersebut. Hak ni situasi makmum muwafiq yang dapat keuzuran. Ada pun saja-saja, macam kita sebut tadi, saja-saja dia baca surah panjang. Dia kononnya nak pahala lebih lah. Tok Imam baca kuliah aja, mayasuk dia rakaat pertama dia baca amma yatasaalun, surah An-Naba. Maka Tok Imam turun sujud, dia masih lagi belum rokok, maka batal sembahyang dia. Begitu juga kalau ingat balik, kita pernah sebut sini. Begitu juga masalah orang yang waswah. Orang yang waswah ni tidak dikira satu keuzuran bagi dia. Tidak dikira satu keuzuran bagi dia. Contoh dia lekat bismillah, contoh mayang so, contohlah, ataupun semayang isyak ni, bismillah, lekat. Tok Imam habis dah baca surah, Tok Imam pun rokok, Allahu Akbar, dia lekat bismillah, lekat. Tok Imam iktidal, Samiallahu liman hamidah, dia baru bismillah, lekat. Tok Imam turun sujud, dia masih lagi belum habis Fatihah dia tu, belum rokok, maka semayang dia batal. Dah boleh tak dirokok terus? Tak boleh.
Sebab dia makmum yang muafiq. Melainkan dia makmum yang waswah, di mari-mari Tok Imam tengah rokok, baru boleh dia terus rokok. Ni dia akan takbir sekali dengan Tok Imam, tapi disebabkan dia jenis waswah, Tok Imam turun sujud, dia masih lagi belum rokok, lekat ar-rah, contoh lekat. Maka Tok Imam turun sujud, dia masih lagi belum rokok, batal sembahyang dia. Waswah juga tidak dikira satu keuzuran. Dosa nak buat kena bagi orang yang waswah gini. Dia niat mufarakah. Kalau teruskan sembahyang juga, teruskan ikut imam dalam keadaan dia tak rokok lagi, Tok Imam turun sujud, batal sembahyang dia. Di waswah ni tidak dikira satu keuzuran. Kerana apa? Kerana orang yang waswah ni diikut ke setan. Gangguan setan. Dia sering saya sebut bahawasanya waswah ni obat yang paling mujarab sekali, iaitu kita jangan layan. Jangan layan. Dia kau layan kau teruk, kau layan kau teruk. Dia asal dia tak lekat gitu. Begitu juga orang yang kadang-kadang setengah orang dia diuji waswah dengan takbir. Allahu akbar, astagfirullahalazim. Allahu akbar, astagfirullahalazim. Sampai 5-6 kali baru jadi takbir. Kita tengok dia contoh malam ni dia akad takbir 6 kali. Sekali je nak cukup mayang raya. Mayang raya 7 kali. 6 kali dia akad takbir. Allahu akbar, astagfirullahalazim. Allahu akbar. Masa awal-awal dia waswah, masa awal-awal sekali ni. Dia terus akad 6 kali ke? Tak. Masa awal-awal sekali tu, akad kali pertama, tak jadi kali kedua. Kemudian naik 2-3 hari lepas tu, akad 2 kali. Kali pertama tak jadi, akad kali kedua tak jadi juga. Tambah 3 kali. Kemudian selang seminggu lepas tu jadi 5 kali. Sebab tu kadang-kadang kita tengok orang yang setengahnya diuji banyak waswah ni, ada yang waktu mana berwuduk dan sebagainya. Siapa dia basuh sampai setengah jam dia basuh. Basuh tangan. Dia basuh muka apa semua. Siapa Tok Imam start akad takbir, siapa Tok Imam tahiyat akhir. Tak siap lagi basuh muka dia. Jadi masa awal-awal di waswah hari tu, terus jadi sampai gitu ke? Tak. Awal-awal basuh muka, basuh macam ada kata. Cukup 2-3 kali, tambah 4 kali pula. Kemudian rasa macam ada kata sikit, jadi 5 kali pula. Last kali tak jadi kerja tu. Bagi sejik dia balik tu tak mayang. Apa dak mak dia tanya, apa balik tak mayang? Tanya lekat tu waswah. Jadi jangan layan. Contoh bila akad takbir tu bagi orang yang waswah lah. Lama kena akad 10 kali semua. Dia start nak buat guna juga. Dia dalam mana kita kasih hang pada orang yang waswah ni. Dia kita pernah jumpa dia semayang tepi orang yang waswah lah, diuji penyakit waswah. Dia nak baca bismillah tu begitu susah. Bismillah. Nak akad takbir pun susah. Mayang Jumaat. Jadi hak peliknya Tok Imam nak habis. Dan molek Tok Imam nak habis surah tu, dan molek dia akad lagi. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nak gangguan waswah. Jadi pas dia semayang tu, kita tanya dia. Tanya bukan nak salah apa, niat nak tolong. Jadi naknya. Dia tanya. Dia kata apanya dia tak tahu mana kita pun tak khabar ustaz dan sebagainya. Dia kata dia ni apanya diuji penyakit waswah. Sehingga kan dia kata waktu mana nak baca Fatihah tu rasa macam ada benda pegang mulut dia. Begitu berat. Dia gangguan setan apa semua tu lah. Jadi bagi orang waswah, kalau contoh sebelum ni sampai 10 kali akad takbir, malam ni akad takbir sekali, Allahu akbar. Kalau mari syak tak payah layan. Teruskan saja sembahyang. Dia kalau jarang-jarang. Jarang-jarang. Contoh kita ni sembahyang isyak lagi. Tiba-tiba salah akad sembahyang maghrib. Tu baru intibah. Tapi kalau tiap-tiap kali solat fardu sampai 5-6 kali sama akad takbir, hak tu bukan salah dah tu. Hak tu dipanggil waswah. Jadi obat yang paling mujarab, jangan kita layan. Dia kau layan kau teruk, kau layan kau teruk, kau layan kau teruk. Sampai satu tahap tak boleh nak sembahyang. Al-ka. Tak boleh nak akad takbir. Jadi apanya tu obat dia paling mujarab. Ada pun amalan-amalan seperti baca isti'azah dan sebagainya tu boleh. Tak ada masalah, baca surah An-Nahl dan sebagainya. Jadi dia sama aja. Begitulah waswah ketika mana ambil air semayang ke, waswah ketika mana mandi wajib ke, waswah ketika mana akad takbir, waswah ketika mana baca Fatihah. Jadi kalau mari syok sama gitu, tak payah layan. Teruskan saja semayang.
Baik. Dia berbalik pada tadi. Jadi masalah yang ketiga ni, iaitu makmum yang muafiq sembahyang dengan tok imam, kemudian dia lambat menghabiskan bacaan tahiyat awal dia. Tok imam Allahu Akbar, bangun. Bangun rakaat yang ketiga. Jadi dia baru Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Dia pun habis tahiyat awal dia. Sampai dekat Allahumma salli Muhammad, dia pun baru bangun. Jadi bila dia bangun tu, baru dekat Ar-Rahmanir Rahim, tok imam pun Allahu Akbar, tema rakaat. Jadi kalau ikut warna, boleh tak terus kita rakaat ataupun kena perhabis Fatihah juga. Jadi lama kening warna kita buat. Saya perhabis juga Fatihah ustaz, lama kening. Betul juga apa yang dibuat tu. Cuma dia kena perhabis Fatihah sebelum daripada tok imam turun sujud. Kena perhabis Fatihah sebelum daripada imam turun sujud. Dia kena rakaat sebelum daripada imam turun sujud. Sebenarnya sebut kitab kita tadi, kalau imam turun sujud di masa lagi belum rakaat, maka batal sembahyang dia. Ini pandangan Imam Ibn Hajar. Ada pun pandangan Imam Ramli, dia mengatakan bahawasanya dia ni orang muafiq juga. Maksud kata boleh dia perhabis Fatihah dia. Boleh dia perhabis Fatihah dia. Tidak perlu untuk dia terus rakaat. Jadi kalau Imam Ibn Hajar dia kata masalah ni bukan dalam bab orang muafiq dan tidak dimaafkan ketinggalan 3 rukun daripada imam ni, kerana dia meninggalkan bacaan dengan sengaja. Ini di sisi Imam Ibn Hajar Al-Haytami. Baik. Dalam masalah tahiyat awal, sikit selinganglah. Jadi tahiyat awal ni hukum dia sunat ab'ad. Sunat ab'ad. Jadi biasa kesilapan yang berlaku, antara masalah ni disebut dalam kitab soal jawab fiqh karangan Al-Fadhil Ustaz Abu Usamah. Comel kitab dia sebab dia datangkan dalil-dalil daripada kitab-kitab fiqh mazhab Syafi'i. Dalil-dalil Arab, kitab Arab apa semua. Baik. Jadi biasa berlaku apabila tok imam tahiyat akhir. Tok imam tahiyat akhir, kemudian kita baru sapa. Kemudian kita angkat takbir, Allahu Akbar. Kemudian kita pun duduk tahiyat. Kemudian tak lama lepas tu tok imam pun Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi bila tok imam bagi salam, kita hendaklah terus bangun. Tapi ada setengah orang bila tok imam bagi salam tu, dia perhabis juga tahiyat dia tu. Tu baru asyhadu, baru contohlah Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu warahmatullahi wabarakatuh. Tok imam pun Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Dia pun perhabis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Baru dia bangun. Allahu Akbar. Jadi perbuatan dia tu menyebabkan batal solat. Sebab apa batal solat? Kerana dia tu duduk bukan pada tempat dia. Dah tadi dia duduk tadi ustaz. Dia duduk tadi sebab ikut tok imam. Melainkan kalau dia berada di rakaat kedua tahiyat awal, maka tak ada masalah. Dia lepas tok imam bagi salam tu, dia masih lagi duduk perhabis tahiyat dan sebagainya, maka tak ada masalah. Tapi kalau bukan pada tempat tahiyat awal, bukan pada rakaat kedua, contoh tadi dia mari-mari akad takbir terus duduk, dia dok kira rakaat lagi bagi dia. Jadi dia duduk masa tu. Jadi bila tok imam bagi salam tu, tak ada dah untuk dia kuduah dengan tok imam. Tadi dia duduk sebab ikut tok imam. Jadi bila tok imam bagi salam, buat dia duduk dia. Jadi bila dia duduk juga, maka batal sembahyang. Sebab batal sembahyang kalau duduk? Kerana duduk ni dia merupakan salah satu daripada rukun sembahyang. Rukun sembahyang. Sebab tu antaranya dalam masalah kalau tok imam katakan sembahyang isyak lagi, tok imam salah duduk rakaat pertama tahiyat awal. Tok imam salah duduk. Ini biasa berlaku. Kadang nanti masalah duduk tahiyat awal rakaat pertama. Jadi makmum di belakang ni sedar. Sedar tok imam duduk tahiyat awal rakaat pertama. Jadi makmum di belakang awak gua ni. Ada yang duduk tahiyat awal juga. Ada yang bangun berdiri. Ada yang duduk tahiyat awal tegur subhanallah, subhanallah tegur tok imam. Tok imam salah duduk tahiyat awal rakaat pertama. Jadi nak buat gua ni. Maka jawapan dia
inilah situasi yang mana wajib bagi makmum mendahului tok imam. Wajib bagi makmum mendahului tok imam. Bila? Ni antaranya. Bila tok imam salah duduk tahiyat awal bukan pada tempat dia. Mana-mana makmum yang mana kalau dia tahu tok imam tu salah duduk tahiyat awal, contoh rakaat pertama duduk tahiyat awal ataupun rakaat ketiga duduk tahiyat awal, lalu dia duduk juga, maka batal sembahyang. Tok imam batal ke tak? Tok imam tak batal. Kerana tok imam tak sengaja. Sebab di antara perkara menyebabkan batal sembahyang iaitu iaitu menambah rukun dengan sengaja dalam sembahyang. Jadi duduk ni rukun sembahyang. Duduk antara dua sujud, duduk tahiyat akhir, perbuatan rukun sembahyang, rukun fi'li. Jadi bila dia duduk bukan pada tempat dia, maka batal sembahyang. Dan cara dia mana ustaz? Cara dia bangun. Tok imam salah duduk tahiyat awal rakaat pertama. Hak ni situasi wajib bagi makmum mendahului tok imam. Biasa dia haram saja-saja mendahului tok imam tanpa sebab. Tapi situasi ni wajib bagi makmum dahului tok imam. Bila tok imam katakan rakaat pertama sembahyang isyak lagi salah duduk tahiyat awal, maka dia kena bangun, makmum bangun dan tegur tok imam dalam keadaan berdiri. Subhanallah, tegur. Subhanallah, tegur tok imam. Lalu tok imam pun sedar, bangun. Maka selesai masalah. Jadi kalau makmum dia duduk juga tahiyat awal, walaupun dia duduk tahiyat awal tu dia tegur tok imam subhanallah, subhanallah, maka batal sembahyang. Kerana perbuatan duduk tu merupakan rukun sembahyang. Jadi sama macam masalah tadi. Dia duduk bukan pada tempat dia. Dia akad takbir, tok imam tengok tahiyat akhir. Kemudian dia pun duduk tahiyat. Dia duduk lah tu. Kemudian tok imam pun bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Jadi dia bangun. Jangan teruskan juga duduk. Duduk sampai tahiyat ke dan sebagainya, kerana bukan pada tempat dia. Melainkan kalau dia pada rakaat yang kedua, maka boleh dia duduk tahiyat lama walaupun lepas tok imam bagi salam. Contoh dia mari-mari tok imam rakaat ketiga dah, dia akad takbir. Bila dia semayang-semayang, tok imam pun tahiyat akhir, dia pun tahiyat awal bagi dia. Kemudian tok imam pun bagi salam, assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian dia pun tak bangun lagi contoh. Dia sambung baca tahiyat ke contoh. Dia tak bangun segeralah maksud dia. Maka semayang dia tak batal. Kerana dia duduk pada tempat dia dah, iaitu pada tahiyat awal. Tapi kalau bukan pada tahiyat awal dia duduk, macam tadilah. Contoh dia mari-mari tok imam tahiyat akhir. Lalu dia akad takbir terus duduk tahiyat akhir. Terus duduk tahiyat. Kemudian tok imam pun bagi salam, maka hendaklah segera dia bangun. Jangan dia duduk juga, nanti menyebabkan perbuatan duduk tu dikira menambah rukun solat. Adapun dia duduk tadi tu kerana mengikut tok imam saja. Baik. Ya. Sila. Kalau macam tok imam dia baca tahiyat awal laju. Kita makmum ni sebaiknya habiskan tahiyat awal ataupun ikut tok imam. Bagus. Sebab tok imam baca laju tahiyat awal. Jadi bacaan tahiyat awal. Jadi kalau tok imam ni sembahyang laju. Jadi yang pertama, bila jadi tok imam ni kita kena ingat, sebenarnya saya sebut tadi, ju'ilal imam liyutamma bih. Dijadikan tok imam untuk kita ikut. Untuk kita ikut. Untuk makmum ikut. Jadi imam ni jangan terlalu lama dan jangan terlalu laju sembahyang dia. Terlalu lama sembahyang fardu menyebabkan jadi beri mudarat, beri masyaqqah pada orang lain. Melainkan kalau pada tempat yang mana kita maklum dah. Contoh belakang ni pelajar-pelajar muda, orang muda, pelajar-pelajar tapi dan sebagainya, tak ada masalah. Rakaat pertama tok imam nak baca surah Al-Baqarah habis. Rakaat kedua surah Al-Maidah sembahyang isyak. Maklum dah belakang ni pelajar-pelajar tahfiz, hok ngulang sokmo dan sebagainya, contoh. Tapi kalau sembahyang maghrib, sembahyang masjid kita gini, tak boleh rakaat pertama Al-Baqarah. Tak ada orang mari sembahyang ni. Lepas-lepas ni. Adapun tok imam tu kena tukar. Tak mari dah. Tak panggil dah tok imam tu. Baik. Jadi sekiranya tok imam tu jenis baca laju. Sembahyang dia laju. Sehingga makmum belakang pun tak ada nak ikut. Maka dekat tahiyat. Jadi tahiyat ni guana tok imam ni laju, makmum dah habis tahiyat. Maka perhabis tahiyat dia. Tahiyat awal makmum. Perhabis tahiyat awal makmum. Cuma dalam masalah semahamat tok imam laju ni, dia ada sedikit perbincangan. Nanti kita akan masuk dalam masalah tok imam laju.
Tiap-tiap rakaat katakan dok-dang semua habis Fatihah. Sebab Tok Imam laju. Biasa sembahyang zuhur, sembahyang asar, sembahyang yang dibaca seriah, dibaca perlahan. Rakaat pertama dok-dang habis Fatihah makmum. Akad takbir sekali dengan Tok Imam, tapi Tok Imam ni jenis laju. Jadi jenis Tok Imam ni kena tegur. Makmum belakang kena tegur. Tu jangan laju sangat tu, apanya orang makmum belakang ramai dok-dang nak ikut. Jadi jenis laju semua sehingga tiap-tiap rakaat makmum ni dok-dang sama habis Fatihah. Jadi adakah boleh untuk memotong bacaan Fatihah? Maksud kata tiap-tiap rakaat boleh tak makmum ni sebab dia dok-dang habis Fatihah sama, boleh tak dia rokok walaupun dok-dang habis Fatihah? Kena habis Fatihah juga. Dia masalah ni ada dua pandangan. Ni kita akan jumpa juga masalah tu nanti. Pandangan pertama mengatakan makmum ni dia kena terus rokok. Dan inilah disebut dalam kitab kita. Ada ambil pandangan iaitu makmum ni sekiranya Tok Imam baca laju, boleh tiap-tiap rakaat dak habis semua Fatihah. Dan pandangan kedua disebut dalam kitab Qaulutam, dan hak inilah pandangan yang mana saya dengar respon Al-Fadhil Ustaz Azhar berkenaan dengan masalah ni lah. Tok Imam baca laju semua, dia pilih pandangan ni. Iaitu kalau Tok Imam jenis baca laju semua, makmum ni kena perhabis juga baca Fatihah belakang. Kena perhabis juga baca Fatihah belakang. Jadi dia lambat sikit daripada Tok Imam. Dan dibenarkan ketinggalan 3 rukun panjang daripada Tok Imam untuk habiskan bacaan Fatihah dia tu. Ini masalah sekiranya Tok Imam jenis baca laju semua. Baik. Okey, sikit kan? Begitu juga hukumnya khilaf antara Syekh Ibn Hajar dengan Syekh Ramli. Jika seorang muwafiq sedang sembahyang jemaah dengan imamnya, tiba-tiba ia lupa bahawa dia mengikut imam. Semasa dalam sujud baru dia teringat bahawa dia mengikut imam. Sebelum ia sempat berdiri qiyam daripada sujud, didapati imam telah rokok atau hampir rokok. Kata Syekh Ramli, ia seperti hukum orang muwafiq, di mana ia wajib membaca Fatihah dan dimaafkan ketinggalan 3 rukun daripada imam. Tapi kata Syekh Ibn Hajar, masalah itu seperti hukum orang masbuk. Kalau makmum itu dapat rokok bersama imam dengan mempunyai tamakninah, maka dia mendapat rakaat itu. Jika dia tidak sempat rokok bersama imam, maka bukan rukun tu, sempat rokok bersama imam, maka ia wajib menambah 1 rakaat lagi selepas salam imamnya. Jadi begitu juga disebut masalah ni, kalau dia tengah sembahyang tiba-tiba dia lupa tengah sembahyang tu ikut tu imam. Lalu ketika mana sujud, kemudian dia baru teringat bahawa dia ni sembahyang ikut tu imam. Jadi taswir masalah ni, surah masalah ni jaranglah berlaku. Tengah-tengah sembahyang lupa ingat ikut tu imam. Tiba-tiba dia baru teringat. Tengah sujud baru teringat, ikut tu imam. Tu imam rupanya rakaat ketiga dah ni. Berdiri dah ni. Lalu dia pun bangun. Bila dia bangun tu, Tok Imam pun rakaat. Allahu Akbar, rakaat. Maka dia ni kena baca Fatihah juga ke boleh terus rakaat? Maka dalam masalah ni juga dua pandangan dalam mazhab Syafi'i kita. Pandangan pertama, dia boleh terus rakaat. Dan Fatihah dia Tok Imam tanggung. Pandangan Imam Ramli. Pandangan Ibn Hajar. Ada pandangan Imam Ramli, iaitu dia kena perhabis juga Fatihah dia. Baik. Jadi saya cukup dulu sekadar tu pada malam ni. InsyaAllah pada perjumpaan akan datang kita akan masuk pada perbicaraan hukum orang masbuk pula. Jadi saya mohon maaflah kalau ada tersalah bicara, tersalah nakal ayat Al-Quran, tersalah nakal hadis baginda Nabi SAW. Itu daripada kelemahan dan kekurangan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.